Apabila Allah, yang Maha Tinggi, menyeru orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, panggilannya sering dikaitkan dengan merealisasikan tuntutan iman mereka secara lisan. Ini kerana dakwaan lisan tanpa perbuatan mempunyai nilai yang sangat kecil dalam Islam. Perbuatan adalah bukti dan bukti yang diperlukan seseorang untuk memperoleh pahala dan rahmat di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar. Sabar adalah apabila seseorang mengelak dari mengeluh tentang kesulitannya melalui tindakan atau ucapan mereka dan mengekalkan ketaatan ikhlas mereka kepada Allah Ta'ala sepanjang ujian mereka. Ketaatan ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas baginda. Pokok pangkal sabar ialah belajar dan beramal dengan ilmu Islam. Semakin seseorang itu belajar dan mengamalkan ilmu Islam, semakin mereka akan faham bahawa segala sesuatu yang dipilih oleh Allah Ta'ala adalah yang terbaik untuk semua orang yang terlibat, walaupun ini tidak jelas bagi mereka, kerana kesukaran yang mereka hadapi ada hikmah di sebaliknya, tersembunyi daripada mereka. Sebagai contoh, terdapat banyak peristiwa sebegini yang dibincangkan dalam ajaran Islam, seperti kisah Nabi Yusuf A.S., yang dipisahkan daripada ibu bapanya pada usia muda oleh saudara-saudaranya, ditinggalkan dalam sumur yang gelap dan dalam, dijual sebagai budak-budak dan dilemparkan ke dalam penjara secara salah. Tetapi setiap peristiwa ini membolehkannya mempelajari pelajaran tertentu yang menyediakannya untuk menyelamatkan penduduk Mesir daripada kebuluran yang besar. Sekiranya dia tidak menanggung kesukaran yang dihadapinya, dia tidak akan berada dalam kedudukan untuk menyelamatkan berjuta-juta nyawa. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Percaya kepada hikmah-hikmah ini dan oleh itu, memelihara ketaatan seseorang kepada Allah, yang Maha Tinggi, oleh itu adalah sebahagian daripada iman seseorang. Mudah untuk beriman kepada Allah Ta'ala dan memujinya pada waktu lapang, tetapi ujian yang sebenarnya adalah ketika menghadapi kesulitan dan tetap mentaati dan memujinya. Mempelajari ajaran Islam juga membantu seseorang untuk membandingkan kesukaran mereka dengan orang lain yang lebih dicintai oleh Allah, yang Maha Agung, dan menanggung kesukaran yang lebih besar. Perbandingan ini membantu seseorang untuk meremehkan kesukaran mereka sendiri yang seterusnya membantu mereka untuk terus bersabar. Ini juga boleh dicapai apabila seseorang memerhatikan orang lain dalam tempoh masa mereka yang menghadapi kesukaran yang lebih besar daripada mereka. Ajaran Islam juga membolehkan seseorang memahami kepentingan takdir dan bagaimana setiap kejadian yang akan mereka hadapi dalam kehidupan mereka, sama ada masa senang atau susah, tidak dapat dielakkan. Mengeluh tentang sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan tidak dapat dielakkan tidak akan menghasilkan apa-apa kebaikan. Seseorang hanya akan kehilangan ganjaran yang tidak terkira banyaknya yang boleh mereka perolehi dengan terus bersabar atas kesukaran yang tidak dapat dielakkan yang mereka takdirkan untuk hadapi. Bab 39 Az-Zumar, ayat 10. Pesakit akan diberikan pahala mereka tanpa hisab, iaitu had. Oleh itu, seseorang mempunyai pilihan antara menghadapi peristiwa yang tidak dapat dielakkan dengan kesabaran dan mendapat ganjaran yang tidak dapat dikira atau menghadapi peristiwa yang tidak dapat dielakkan dengan tidak sabar dan kehilangan ganjaran yang sepatutnya diperolehi. Sama ada cara mereka akan menghadapi peristiwa yang tidak dapat dielakkan, jadi masuk akal untuk mendapat manfaat daripadanya di kedua-dua dunia. Surah 57 Al-Hadid, ayat 22-23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan di antara kamu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah, supaya kamu tidak berputus asa terhadap apa yang telah kamu lalui. Mempelajari ajaran Islam juga menyebabkan seseorang itu memahami bahawa perkara yang diingini di dunia ini tidak semestinya yang terbaik untuk mereka. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.
Setiap orang mempunyai banyak contoh dalam kehidupan mereka tentang kebenaran ini. Terdapat banyak perkara yang diingini oleh seseorang kerana percaya ia adalah yang terbaik untuk mereka, hanya untuk perkara itu menjadi sumber tekanan bagi mereka. Dan terdapat banyak perkara yang tidak disukai oleh seseorang kerana mempercayai ia buruk bagi mereka, hanya untuk perkara itu menjadi sumber kebaikan bagi mereka. Orang yang memahami ini akan menjadi kurang sabar apabila berhadapan dengan situasi yang bercanggah dengan keinginan mereka, kerana mereka faham menghadapi situasi itu adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun ini tidak jelas bagi mereka. Di samping itu, seperti emas disucikan melalui haba, begitu juga, orang memperoleh kekuatan mental melalui menghadapi kesukaran. Mereka yang terbiasa dengan kehidupan yang senang, sering mengalami gangguan mental apabila menghadapi masalah standard dan juga kecil, seperti masalah perkahwinan. Melalui ujian, Allah Ta'ala menguatkan mental seorang Muslim agar mereka menghadapi kesulitan masa depan dengan mudah. Seperti yang diajar oleh Islam, kesabaran dituntut dalam semua keadaan, bahkan ketika senang. Dalam keadaan senang, seseorang itu perlu bersabar untuk mengelakkan dirinya daripada menyalahgunakan nikmat yang dikurniakan, seperti kesihatan yang baik atau kenaikan gaji. Terdapat banyak lagi hikmah di sebalik menghadapi kesukaran di dunia ini yang telah dibincangkan dalam ajaran Islam. Oleh itu, adalah penting bagi umat Islam untuk mengkaji, mempelajari dan bertindak di atasnya supaya mereka mengamalkan kesabaran dalam setiap keadaan supaya mereka memperoleh ganjaran yang tidak terkira di kedua-dua dunia. Seseorang mesti kekal sabar dalam setiap situasi, sama seperti pesakit yang bijak menerima dan bertindak atas nasihat perubatan doktor mereka mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun pada hakikatnya mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Sabar bukan bermakna seseorang itu menjadi tidak aktif. Satu aspek kesabaran ialah menghadapi situasi dan cuba membetulkannya mengikut ajaran Islam. Sebagai contoh, seorang isteri yang didera oleh suaminya harus mengambil langkah untuk melindungi diri dan anak-anaknya, seperti berpisah dengan suaminya. Berkelakuan seperti ini tidak bercanggah dengan kesabaran manakala menjadi tidak aktif tidak ada kaitan dengan kesabaran atau Islam. Begitu juga, menunjukkan emosi, seperti menangis, tidak bercanggah dengan kesabaran, sebagaimana Nabi Yakub AS, menangisi kesedihannya sehingga dia menjadi buta, tetapi dia tidak pernah dicela oleh Allah Ta'ala. Bab 12 Yusuf, ayat 84. Dan ia berpaling dari mereka dan berkata, "Aduh, duka citaku terhadap Yusuf." Dan matanya menjadi putih karena kesedihan, karena dia adalah seorang yang menindas. Terdapat banyak contoh ketika Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, menangisi keadaan yang menyedihkan, seperti kematian anaknya, Ibrahim, semoga Allah meridainya. Ini telah dibincangkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 3126. Menunjukkan kemaksiatan kepada Allah, yang Maha Tinggi, melalui ucapan dan perbuatan seseorang itu bercanggah dengan kesabaran, selain daripada ini adalah diterima dan sebahagian daripada fitrah manusia, seperti menangis dan merasa sedih. Penting untuk diperhatikan bahawa kesabaran mesti ditunjukkan dari permulaan kesukaran sehingga seseorang meninggalkan dunia ini. Ini telah ditunjukkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 1302. Menunjukkan kesabaran selepas beberapa waktu berlalu bukanlah kesabaran yang sebenar, ia hanyalah penerimaan yang lumrah berlaku pada setiap orang. Seorang Muslim harus menjaga kesabaran dari permulaan kesulitan dengan mengawal percakapan dan perbuatannya agar tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran dan mempertahankan sikap ini sehingga mereka meninggalkan dunia ini, kerana seseorang itu mudah kehilangan pahala kesabaran dengan menunjukkan ketidaksabaran. Garisan itu. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 153. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan syalat sebagai penolongmu. Pertolongan dipohon melalui doa kerana ia adalah satu cara untuk menarik rahmat Allah, yang Maha Tinggi, di kedua-dua alam. Rahmat Allah Ta'ala, secara fitrahnya dapat menggantikan kesulitan dan menguatkan seorang Muslim agar tetap teguh dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala dalam segala keadaan. Di samping itu, apabila ia didirikan dengan betul, solat adalah peringatan berterusan hari penghakiman. Mendirikan solat fardu termasuk menunaikannya dengan penuh syarat dan adabnya,
seperti menunaikannya tepat pada waktunya. Mendirikan solat fardu sering diulang dalam Al-Quran kerana ia adalah bukti praktikal yang paling penting tentang keimanan seseorang kepada Allah yang Maha Tinggi. Di samping itu, kerana solat harian semuanya tersebar, mereka bertindak sebagai peringatan yang berterusan tentang hari kiamat dan secara praktikal mempersiapkannya, kerana setiap peringkat solat fardu disambungkan dengan hari kiamat. Apabila seseorang berdiri dengan benar, beginilah mereka akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala pada hari penghakiman. Surah 83 Al-Mutaffifin, ayat 4-6. Apakah mereka tidak menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan? Untuk hari yang besar iaitu pada hari manusia berdiri di hadapan Tuhan sekalian alam. Apabila mereka rukuk, ia mengingatkan mereka tentang banyak orang yang akan dikritik pada hari kiamat kerana tidak sujud kepada Allah yang Maha Tinggi semasa hidup mereka di bumi. Surah 77 Al-Mursalat, ayat 48. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak rukuk. Kritikan ini juga termasuk tidak tunduk secara praktikal kepada ketaatan kepada Allah yang Maha Tinggi dalam semua aspek kehidupan seseorang. Apabila seseorang sujud dalam solat, ia mengingatkan mereka tentang bagaimana orang akan dijemput untuk sujud kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Tetapi mereka yang tidak sujud kepadanya dengan betul semasa hidup mereka di bumi, yang melibatkan ketaatan kepadanya dalam semua aspek kehidupan mereka, tidak akan dapat melakukan ini pada hari penghakiman. Surah 68 Al-Qalam, ayat 42-43. Pada hari ketika keadaan menjadi buruk, mereka akan diajak untuk bersujud tetapi mereka dihalangi dari melakukannya. Mata mereka tunduk, mereka akan diselubungi kehinaan, dan mereka dahulu diajak untuk sujud sedang mereka dalam keadaan sehat. Apabila seseorang duduk di atas lutut mereka dalam solat, ia mengingatkan mereka tentang bagaimana mereka akan duduk dalam kedudukan ini di hadapan Allah Ta'ala pada hari penghakiman, takut keputusan akhir mereka. Surah 45 Al-Jathiyah, ayat 28. Dan kamu akan melihat tiap-tiap umat berlutut kerana ketakutan. Tiap-tiap umat akan dipanggil kepada catatannya dan diberitahukan. Pada hari ini kamu akan diberi pembalasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Sesiapa yang solat dengan mengingati unsur-unsur ini akan mendirikan solatnya dengan betul. Ini seterusnya akan memastikan mereka benar-benar taat kepada Allah yang Maha Agung di antara solat. Surah 29 Al-Ankabut, ayat 45. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ketaatan ini melibatkan penggunaan berkat yang telah diberikan kepadanya dengan cara yang diredainya seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Oleh itu, mendirikan solat membantu seseorang untuk tulus mentaati Allah yang mulia, yang seterusnya membawa kepada rahmat ilahi dan kekuatan mental untuk berjaya menangani sebaran masalah yang mungkin mereka hadapi, kerana Allah yang Maha Tinggi telah menjanjikan jalan keluar yang selamat dari sebaran situasi apabila seseorang tetap teguh pada ketaatannya. Bab 65 At-Talaq, ayat 2. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Di samping itu, apabila solat mengingatkan seseorang tentang hari penghakiman, kenerian dan kesukaran yang mengatasi kesukaran dunia ini, peringatan ini akan membantu mereka untuk meremehkan kesukaran yang mereka hadapi, kerana semua kesulitan duniawi adalah tidak penting berbanding dengan kesukaran hari penghakiman. Semakin seseorang itu memperkecilkan kesulitan yang mereka hadapi di dunia ini, semakin mereka akan menghadapinya dengan penuh kesabaran. Orang yang meliputi kesabaran dan mendirikan solat akan dikurniakan kedekatan ilahi dengan Allah Ta'ala di kedua-dua alam. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 153. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Sesiapa yang mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Tinggi akan memperoleh ketenangan jiwa dan kejayaan di kedua-dua dunia, walaupun mereka menghadapi kesukaran di sepanjang jalan. Sebagaimana seseorang tidak dapat memahami segala hikmah di sebalik ujian dan kesusahan yang mereka hadapi di dunia ini, begitu juga, mereka tidak dapat memahami pahala dan nikmat orang yang mengabdikan hidup dan nikmat dunianya untuk keredaan Allah Ta'ala. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu telah mati. Sebaliknya,
Mereka masih hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Untuk mencapai darjat yang besar ini, seseorang itu mesti menggunakan kekuatan mental melalui kesabaran dan mendirikan solat, kerana mengabdikan hidup dan keberkatannya dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Agung, adalah tugas yang sukar, sebagaimana iblis, syaitan batinnya dan dunia material. Sentiasa mengajak seseorang ke arah menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 153-154. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu mengatakan tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebaliknya, mereka masih hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Secara umumnya, ini menunjukkan bahawa orang yang mendedikasikan hidup dan harta mereka dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Agung, adalah satu-satunya yang benar-benar hidup di dunia dan di akhirat. Manakala, orang yang menyalahgunakan nikmat yang telah dikurniakan, telah mati di kedua-dua dunia, walaupun secara biologinya masih hidup. Ini kerana mereka telah gagal memenuhi tujuan penciptaan mereka dan tidak ada perbezaan yang nyata antara yang hidup dan yang mati berkenaan dengan orang yang gagal memenuhi tujuan penciptaan mereka. Bab 51 Ad-Dariyat, ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ini adalah salah satu sebab mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, memberi amaran dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, nombor 6407, bahawa perbezaan antara yang hidup dan yang mati adalah mengingati Allah Ta'ala. Maksudnya, orang yang mengingati Allah Ta'ala dengan menggunakan nikmat yang telah dikurniakan kepadanya dengan cara yang diredainya, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, adalah hidup, walaupun selepas mereka mati. Ini jelas apabila seseorang membuka lembaran sejarah. Mereka yang berkelakuan seperti ini, seperti para sahabat, semoga Allah meridai mereka, diingati secara positif semasa mereka hidup dan diingati selepas kematian mereka. Ajaran dan kehidupan mereka dikaji dengan cara yang memberi gambaran bahawa mereka masih hidup di kalangan rakyat. Sedangkan orang yang lupa kepada Allah Ta'ala dengan menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan kepadanya adalah mati, walaupun ia masih hidup. Ini juga jelas apabila seseorang memerhatikan orang kaya dan terkenal, yang walaupun mempunyai perkara duniawi menjalani kehidupan yang tertekan dan menyedihkan, kehidupan yang kelihatan penuh dengan kehidupan sementara secara dalaman ia kosong, seperti pasu. Ini tidak hidup sama sekali. Dan selepas mereka meninggal dunia, mereka hampir tidak diingati oleh dunia dengan cara yang positif dan menjadi nota kaki dalam sejarah manakala peminat mereka beralih ke selebriti seterusnya untuk mengikuti secara membuta tuli. Dan jika si mati dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka akan ditinggalkan dalam kelalaian, tidak hidup dan tidak pula mati. Bab 20 Taha, ayat 74. Sesungguhnya sesiapa yang datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, sesungguhnya baginya neraka jahanam. Dia tidak akan mati di dalamnya dan tidak akan hidup. Oleh itu, orang yang ingin benar-benar hidup di kedua-dua dunia mesti memenuhi tujuan penciptaan mereka dengan ikhlas mentaati Allah, yang Maha Tinggi, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan Al-Quran. Tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 154. Dan janganlah kamu mengatakan tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka itu telah mati. Sebaliknya, mereka masih hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Secara umumnya, permulaan ayat 154 menunjukkan pentingnya mengekalkan kawalan yang baik ke atas ucapan seseorang. Ucapan boleh dibahagikan kepada 3 kategori. Yang pertama ialah ucapan jahat yang mesti dielakkan walau apa cara sekalipun. Kedua ialah ucapan yang baik yang harus diucapkan pada masa yang sesuai. Kategori ucapan terakhir ialah ucapan sia-sia. Pertuturan jenis ini tidak dianggap sebagai dosa atau perbuatan baik, tetapi kerana jenis ini membawa kepada pertuturan yang jahat adalah lebih baik untuk mengelakkannya juga. Selain itu, ucapan yang sia-sia akan menjadi penyesalan bagi seseorang pada hari kiamat apabila mereka memerhatikan peluang dan masa yang mereka sia-siakan dengan ucapan yang sia-sia. Oleh itu,
seorang Muslim mesti sama ada bercakap yang baik atau diam. Ini telah dinasihatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim, nombor 176. Allah Ta'ala kemudian mengingatkan manusia tentang tujuan dunia dan ujian hidup di dunia ini. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 155. Dan sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Ujian hidup adalah mudah. Allah Ta'ala telah memberikan nikmat tertentu kepada seseorang dan memerintahkan mereka untuk menggunakan nikmat itu dengan betul supaya mereka mencapai ketenangan jiwa di kedua-dua dunia. Agar ujian ini lengkap dan adil, seseorang mesti berkelakuan dengan cara ini melalui kedua-dua masa senang dan susah. Memandangkan Allah yang Maha Tinggi, mempunyai kawalan sepenuhnya dan tunggal ke atas alam semesta dan peristiwa yang dihadapi seseorang, mempersoalkan dan mencabar ujian hidup ini tidak akan membantu mereka di dunia atau di akhirat. Sebaliknya, seseorang mesti menerima cara Allah yang Maha Tinggi mencipta kehidupan di dunia ini dan berusaha untuk lulus ujian mereka di dunia ini. Seperti pelajar yang bijak menerima mereka mesti mengalami dan mengharungi sekolah, tugasan akademik, kerja rumah dan peperiksaan untuk mencapainya. Berjaya di dunia ini, walaupun sebahagian besar pelajar tidak suka belajar. Begitu juga, sebilangan besar orang tidak akan bekerja di dunia ini jika mereka dapat mencari jalan untuk mengekalkan diri mereka tanpa pekerjaan itu. Tetapi kerana ini tidak mungkin, dalam kebanyakan kes, sebahagian besar orang mesti bekerja untuk menyara diri mereka dan tanggungan mereka. Ini adalah realiti duniawi yang diterima oleh semua orang, tanpa mengira iman mereka. Begitu juga seseorang harus menerima hakikat ujian hidup di dunia ini, walaupun tidak masuk akal bagi mereka, kerana menghadapinya tidak dapat dielakkan. Seperti yang disebutkan sebelum ini, mereka yang mencari kekuatan mental melalui kesabaran dan mendirikan solat mereka akan dianugerahkan bersama Allah Ta'ala. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 153. Dan apabila dikatakan kepada mereka, rukuklah, mereka tidak rukuk, hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan syalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kebersamaan dengan Allah yang Maha Tinggi membawa kepada rahmat ilahi di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 155. Oh tetapi berilah kabar gembira kepada pesakit. Berita baik ini mengingatkan seorang Muslim bahawa rahmat Allah Ta'ala bersama mereka dan ia akan menguatkan mereka supaya mereka dapat mengharungi setiap situasi dengan jayanya. Ini membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia, walaupun dalam masa yang sukar. Seperti Nabi Ibrahim AS telah diberikan ketenangan fikiran ketika dia dilemparkan ke dalam api yang besar. Bab 21 Al-Anbiya, ayat 68-69. Mereka berkata, baka dia dan sokonglah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu mahu bertindak. Kami, yaitu, Allah berfirman, wahai api, jadilah kesejukan dan keselamatan bagi Ibrahim. Orang-orang yang sabar inilah yang mengenali kebenaran semula jadi bahawa setiap situasi yang mereka hadapi adalah tidak dapat dielakkan dan tidak dapat dielakkan, seperti anak panah yang mengenai mangsa yang dimaksudkan. Makna ini berasal daripada perkataan Arab yang digunakan dalam ayat 156. Bab 2 Al-Baqarah, ayat 156. Siapa, apabila mereka ditimpa musibah, mereka memahami bahawa kerana mereka tidak dapat melarikan diri dari takdir, masuk akal untuk memperoleh ganjaran daripada situasi yang mereka hadapi dengan mengamalkan kesabaran, daripada kehilangan ganjaran yang tidak terkira banyaknya dengan menunjukkan ketidaksabaran. Surah 57 Al-Hadid, ayat 22-23. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan di antara kamu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah, supaya kamu tidak berputus asa terhadap apa yang telah kamu lalui. Orang yang menerima takdir mereka dan memahami bahawa Allah Ta'ala memilih yang terbaik untuk mereka, walaupun mereka gagal mengenali hikmah di sebalik pilihannya, akan dibimbing kepada kesabaran. Bab 64 At-Tagabun, ayat 11. Tiada musibah yang menimpa melainkan dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan surah 2 Al-Baqarah,
ayat 216. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu dan ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu dan ia amat buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Orang-orang yang sabar inilah yang menyedari bahawa mereka dan apa sahaja yang mereka miliki di dunia ini telah dicipta dan dianugerahkan kepada mereka oleh tidak lain daripada Allah Ta'ala. Oleh itu, Dia memilih apabila nikmat ini diberikan dan apabila mereka dipanggil kepadanya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 156. Katakanlah, sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah. Begitu juga seseorang tidak berhak untuk mempersoalkan atau mengadu apabila organisasi atau seseorang mengambil kembali apa-apa yang telah mereka berikan kepada orang lain secara pinjaman, seperti wang. Begitu juga seseorang itu tidak berhak untuk mengadu kepada Allah Ta'ala apabila dia mengambil kembali apa-apa yang telah diberikan kepada mereka di dunia ini, kerana segala yang telah diberikan kepada mereka, bahkan nyawa mereka sendiri, hanyalah pinjaman yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Inilah sebabnya mengapa seseorang mesti menggunakan semua nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, kerana ini adalah bagaimana seseorang itu membalas nikmat yang telah dipinjamkan. Sedangkan, keberkatan di syurga adalah anugerah yang diwarisi oleh seseorang dan oleh itu mereka akan bebas menggunakannya sesuka hati. Bab 7 Al-A'raf, ayat 43. Dan mereka akan dipanggil. Ini adalah syurga yang diwarisi kepada kamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Orang-orang yang sabar ini sentiasa mengingati kembali mereka kepada Allah yang Maha Tinggi dan dipertanggungjawabkan atas semua tindakan mereka, termasuk masa-masa mereka tetap bersabar melalui kesukaran. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 156. Dan sesungguhnya kepadanya kita akan kembali. Mengingati pertanggungjawaban seseorang pada hari kiamat sentiasa menjadi alat yang sangat baik untuk mendorong seseorang untuk mengekalkan kesabaran semasa kesukaran dengan mengelakkan mengeluh melalui ucapan atau tindakan dan mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Dan alat yang sangat baik untuk mengekalkan rasa syukur melalui masa senang yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dianugerahkan dengan cara yang diredai Allah yang Maha Agung, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atas dia. Di samping itu, seperti yang dinyatakan sebelum ini, mengingati accountability seseorang pada hari penghakiman adalah cara terbaik untuk merendahkan sebarang kesulitan yang dihadapi oleh seseorang di dunia ini, kerana semua kesulitan duniawi menjadi tidak penting berbanding dengan kengerian dan kesukaran hari penghakiman. Sikap ini akan lebih mendorong seseorang untuk mengekalkan kesabaran. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 156. Dan sesungguhnya kepadanya kita akan kembali. Mereka yang memperoleh kekuatan mental melalui kesabaran dan mendirikan solat supaya mereka mengekalkan ketaatan yang ikhlas kepada Allah yang Maha Agung melalui setiap keadaan, yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredainya seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, akan mencapai bimbingan yang betul melalui setiap situasi yang mereka hadapi sehingga mereka masuk dan keluar dari mereka dengan ketenangan fikiran. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 157. Mereka skim orang-orang yang mendapat keberkatan dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka skim orang-orang yang mendapat petunjuk. Dan surah 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Manakala, orang yang meninggalkan kesabaran dan gagal mendirikan solat tidak akan memperoleh kekuatan mental untuk tetap ikhlas taat kepada Allah yang Maha Tinggi dalam setiap keadaan. Ini hanya akan menyebabkan mereka menyalahgunakan nikmat yang telah diberikan, yang seterusnya membawa kepada tekanan, kesengsaraan dan kesusahan di kedua-dua dunia, walaupun mereka memiliki seluruh dunia dan mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan, kerana mereka tidak dapat melepaskan diri dari kawalan Allah yang Maha Tinggi. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126.
Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.